Hai, salam sejahtera. Jadi video kali ini cikgu nak terangkan tentang bab 9 iaitu laju dan pecutan. Okey. Untuk mengira laju, kita ada satu rumus iaitu laju adalah sama dengan jarak dibahagikan dengan masa. Okey. Kamu boleh gunakan piramid dengan melabelkan J di atas, L di sebelah kiri dan M di sebelah kanan. Yang mana untuk mencari laju, kita akan rujuk kepada L. Laju sama dengan J bahagi dengan M. Okey, sama seperti rumus. Kalau kamu tak boleh hafal rumus yang lebih panjang seperti ini, kamu gunakan segitiga. Untuk mengira jarak, kita akan gunakan laju didarabkan dengan masa. Kemudian untuk mencari masa, kita gunakan jarak bahagi dengan laju. Okey. Kita lihat contoh soalan. Okey, kita lihat soalan 1. Jadual di bawah menunjukkan masa yang dicatatkan oleh Bonsi, Fitri dan Ramesh dalam pertandingan lumba lari 800 meter di sekolah mereka. Hitung jarak dibahagi dengan masa bagi ketiga-tiga mereka. Kemudian tentukan kedudukan tempat pertama, kedua dan ketiga dalam pertandingan tersebut. Okey. Soalan minta kita kira jarak bahagi masa, iaitu lajulah. Okey, soalan sebenarnya minta kita cari laju. Sekarang kita lihat kepada Bonsi. Jarak yang dilalui oleh Bonsi adalah 800 meter. Dan masa yang diambil oleh Bonsi untuk melengkapkan jarak 800 meter adalah 2.5 minit. Okey. Jarak kita adalah 800 meter dibahagikan dengan 2.5 minit. Maka kamu akan dapat, kita akan gunakan kalkulator, 800 bahagi 25 minit sama dengan 320 meter per minit. Okey, ini untuk yang pertama. Kemudian Fitri masih sama. Iaitu 800 meter, masih jarak yang sama, tapi masa yang diambil oleh Fitri adalah 2.3 minit. Okey, bermakna kita punya laju adalah 347.8 meter per minit. Okey, kemudian untuk Ramesh kita ada 800 meter dibahagikan dengan 2.25 minit bersamaan dengan 355.6 meter per minit. Okey. Untuk ini, macam mana kita nak tentukan kedudukan? Semakin besar laju, semakin awal peserta tersebut akan sampai. Jadi untuk ini, Ramesh akan mendapat tempat pertama. Okey. Kemudian tempat kedua dimenangi oleh Fitri dan tempat ketiga dimenangi oleh Bonsi. Okay. Jadi di sini cikgu boleh rumuskan peserta pertama ialah peserta yang menamatkan larian dengan masa yang paling singkat. Okey, masa yang singkatlah. Okey, kita rujuk kepada masa dia. Kamu lihatkan Bonsi ambil masa 2.5 minit, Fitri 2.3 dan Ramesh 2.25. Kemudian kita tahu tadi Ramesh dapat kedudukan pertama, tempat pertama. Jadi, kamu lihat masa Ramesh adalah masa yang paling pendek berbanding dengan Fitri dan Bonsi. Okey, dengan laju yang paling tinggi. Okey, ini adalah paling singkat. Okey, kemudian untuk tempat ketiga ialah peserta yang dapat menamatkan larian dengan masa paling rendah, paling lama dengan laju yang paling
rendah. Okey. Kemudian, okey, tadi kita dah tahu kan, cikgu akan lukiskan satu segitiga di sini. Okay. Atas adalah jarak JLM. Macam ni. Okey, maknanya kalau kamu nak cari jarak laju, kamu tutup L, laju sama dengan jarak bahagi masa. Buat di atas dan bawah. Okey, kita lihat kepada soalan. Hitung laju. Maknanya kita perlukan laju sama dengan jarak bahagi masa. Kita lihat soalan pertama. Jarak adalah 12 km. Dan masa yang diambilkan oleh Zailan untuk berbasikal sejauh 12 km itu adalah 40 minit. Bermakna laju sama dengan 12 km dibahagikan dengan 40 minit. Okay, bersamaan dengan 0.3 km per minit. Okay, macam mana kalau soalan minta kamu buat kilometer per jam? Okay. Kalau soalan minta kamu tulis dalam kilometer per jam, sini yang berubah adalah minit kan? Maknanya kamu kena tukarkan dahulu 40 minit ni kepada jam. Okay, sekarang kita buat yang baru. Oops. Okay, kita testing buat yang baru. Okay. Laju adalah 12 km bahagi dengan 40 minit kan? Sekarang kita nak tukarkan dahulu 40 minit kepada jam. Untuk tukarkan minit kepada jam, bahagikan dengan 60 minit bersamaan dengan 2/3 jam. Okey. Ataupun dalam bentuk pecahan dia adalah 0.6 atau 0.667 jam. Tapi cikgu lebih suka kalau kamu gunakan pecahan lah. Jadi kalau di sini adalah 12 km bahagikan dengan dalam kurungan 2/3 jam. Okey. 12 bahagi 2/3. 12 bahagi 3 bermakna kita punya laju adalah 18 km per jam. Okey. Berbeza, kalau dalam minit dia akan jadi 0.3 km per minit. Kalau kilometer per jam dia adalah 18 km per jam. Okey. Kemudian kita lihat kepada contoh yang seterusnya. Okey, tadi kita kira laju untuk cari kita ada jarak dan masa untuk cari laju. Sekarang kita ada laju dan masa untuk cari jarak. Jadi untuk cari jarak, jarak sama dengan laju darab masa. Okey, segitiga tadi. Jarak, laju, masa. Jadi kita tak nak jarak, kita ada laju dan masa. Laju darab masa. Jadi untuk ini soalan pertama, jarak sama dengan laju kita adalah 60 km per jam darab dengan masa kita adalah 1.5 jam. Okey, kamu cuma perlu darab. Kamu akan dapat 90 km. So, ini adalah jarak. Jarak yang dibagi dalam laju ini adalah kilometer. Jadi, unit kamu pun kilometer. Okey, sekarang kita lihat soalan 2. Dia lain sikit. Laju yang diberi adalah kilometer per jam. Tapi masa yang diberi adalah 45 minit. Okey. Untuk cari jarak, 7.5 km per jam darab dengan 45 minit.
kamu kena tukarkan dahulu 45 minit kepada bentuk jam. Okey, sebab dia mesti sekurang-kurangnya ada satu benda yang sama antara satu jarak laju dan juga masa. Jadi 45 minit tukarkan kepada jam adalah 45 bahagi dengan 60 sama dengan 0.75 jam atau 3/4 jam. Jadi kalau sini terus balik 7.5 km per jam darab dengan 3/4 jam. Okey, kita selesaikan. Kita akan dapat jarak yang dilalui oleh Nafis adalah 5.625 km. Okey. Ini kamu boleh cuba sendiri nantilah. Untuk soalan C, kita nak cari masa. Macam mana nak cari masa? Kita perlukan jarak bahagi laju. Okey. Cikgu lukis balik segitiga. Jarak, laju, masa. Sekarang kita tak nak masa, kita nak laju dan jarak dan laju. Okay, jadi untuk ini C, jarak adalah 1 cm, laju adalah 2 cm. Jadi masa sama dengan 1 cm bahagi dengan 2 cm per saat. Okey, kita akan dapat 0.5 saat. Ini 0.5 saat. Jadi seekor semut itu bergerak dalam masa 0.5 saat untuk 1 cm. Kita lihat D. Masih lagi cari masa. Okey, masa sama dengan jarak yang dilalui adalah 15 km bahagi dengan 0.5 km per minit. Okey, kamu cuma perlu tekan kalkulator. Kamu akan dapat masa yang dilalui oleh Julian berbasikal untuk 15 km ialah 30 minit. Kalau soalan minta dalam bentuk jam. Okey, dia nak dalam bentuk jam, dia tak nak minit. Maka kamu akan tukarkan dalam bentuk jam dengan cara 30 minit bahagi kepada 60 iaitu 0.5 jam atau 1/2 jam. Okey. Jadi kita lihat lagi contoh soalan lain. Okey, ini adalah contoh penyelesaian. Okey. Sekarang kita masuk kepada bahagian kita nak tentukan sama ada laju bagi sesuatu objek tersebut seragam ataupun tidak. Untuk kamu tahu sama ada objek itu seragam ataupun tidak, pertama sekali kamu boleh lihat kepada gambar rajah. Okey. Kalau merujuk kepada gambar rajah, daripada 0 sehingga 4 km mengambil masa 10 minit. Dan 10 minit lagi digunakan untuk 4 kepada 6 km. Okey. Jadi di sini kamu lihatlah dalam masa setiap 10 minit, jarak yang dilalui oleh setiap bas adalah berbeza. Jadi kita boleh tahu bas tersebut bergerak dalam kelajuan yang tidak seragam. Yang kedua, kamu boleh lukiskan satu graf ringkas. Kalau graf tersebut bukan garis lurus, seperti ini, bermakna objek tersebut bergerak dengan tidak seragam. Kita lihat bas bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza. Dia berbeza setiap 10 minit dalam selang masa 10 minit. Maka kelajuan bas itu adalah tidak seragam. Cikgu tulis di sini. Bas bergerak perubahan jarak yang berbeza dalam selang masa yang berbeza. Maka kelajuan bas itu adalah tidak seragam.
Okey. Jadi untuk B, okey, tadi kita lihatlah. Okey, berdasarkan kalau sini dia susah sikit kan. Tapi kita terus lihat kepada graf. Okey, berdasarkan jadual yang diberi, kita boleh buat graf sendiri. Pastikan skala yang dilukis kamu tu adalah sama besar supaya kamu dapat lukis graf yang betul. Okey. Kalau graf kamu linear, okey, iaitu satu garis lurus, bermakna pergerakan objek ini adalah seragam. Jadi semut bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Okey, kamu lihat jarak dia ini 2 kepada 4 adalah 2 meter kan. Jadi 4 kepada 6 2 meter juga. Ini pun 2 meter, ini pun 2 meter. Maknanya setiap bergerak ni dia sama sahaja. Okey, dalam selang masa yang ini 5 saat. Beza sini pun 5 saat. Sini pun 5, sini pun 5. Maka kita boleh tahu selang masa dia pun sama. Okey, bila jarak sama, selang masa sama, maka kelajuan semut itu adalah seragam. Okey, jadi kita lihat balik soalan ni. Okey, sebuah bot laju bergerak 225 km pada 1.5 jam pertama dan 75 km pada setengah jam berikutnya. Berapakah laju bot itu bergerak dengan laju seragam? Okey, kalau untuk ini, kita akan buat sedikit pengiraan. Di mana kita akan gunakan, pertama kamu kena tahu dulu laju 1.5 jam pertama. Okey, yang mana laju sama dengan jarak bahagi masa kan? 225 km bahagi dengan 1.5 jam. Okey, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 150 km per jam. Kemudian pada setengah jam berikutnya, bermakna kita ada laju yang kedua, iaitu setengah jam, maksudnya 0.5 jam berikut. Okey, menggunakan rumus yang sama, iaitu jarak. Sekarang jarak yang dilalui pada 30 minit pertama. Okey, ini 0.45 setengah jam. Dia melalui 75 km. Okey, ini kita tidak memerlukan apa-apa perubahan unit, jadi kita boleh terus kira lah. Ini pun 150 km per jam. Okay. Oleh kerana laju, laju 1.5 jam pertama sama dengan laju 0.5 jam kedua, maka laju bot ialah seragam. Okey, ini saja caranya kalau kamu nak tentukan sesuatu objek itu bergerak seragam atau tidak. Kalau laju yang pertama kamu tengok tu tidak sama dengan laju kedua, maka bot itu tidak seragam lah. Okey, kita lihat kepada contoh. Ada satu soalan yang okey, jadi soalan ini nanti kamu boleh cuba sendiri ya. Okey, ini kamu boleh cuba sendiri. Rajah sebelah menunjukkan pergerakan lantunan bola. Okey, laju lantunan bola itu seragam ataupun tidak. Okey, pada tinggi 2.5 bermula pada 2.5 kepada sini, bermakna okey, ni cikgu cuba bincangkanlah. Okey, untuk ini adalah pertama, bermakna daripada 2.5 km ni kepada kosong, jarak yang dilalui adalah 2.5. Jadi sini cikgu tulis ini adalah 1, ini adalah 2. Dia sampai ke tanah, cikgu letakkan kepada 1.
naik semula ke atas dia adalah 2. Jadi laju yang pertama sama dengan jarak dia adalah 2.5 meter daripada atas ke bawah, bahagi dengan masa dia adalah 30 saat. Bersamaan dengan 2.5 bahagi dengan 30, kita dapat 1/12 meter per saat. Atau kamu boleh tulis 0.0833 meter per saat. Kemudian kita lihat laju 2. Dia melantun naik ke atas setinggi 1.8 meter. Dia naik ke atas semula 1.8 dalam masa 45 saat. Bermakna 1.8 dibahagi dengan 45 saat sama dengan 1/25 meter per saat atau 0.04 meter per saat. Jadi oleh kerana laju 1 tidak sama dengan laju 2, maka bola melantun dengan laju tidak seragam. Jadi untuk soalan C, kamu boleh cuba buat, kira sendiri dan boleh hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Dan kita lihat bahagian yang seterusnya, perubahan unit. Ini cikgu dah tunjukkan tadilah. Untuk perubahan unit. Sekarang kalau kita ikut contoh yang diberi oleh soalan, untuk menukarkan 72 km per jam kepada meter per saat, kita akan jadikan dalam bentuk pecahan dahulu 72 km bahagi jam. Ini kita punya masa. Kemudian untuk menukarkan kilometer kepada meter, perlu darab dengan 100. Kemudian untuk menukarkan jam kepada minit, kita darabkan kepada 60 minit. Untuk selamat, kamu kira dahulu bahagian atas dan bahagian bawah, kemudian baru kamu bahagikan, maka kamu akan dapat jawapan 1200 meter per saat. Kita cuba soalan A. 162 km bahagi dengan 1 jam. Dia akan sentiasa bahagi 1 jam. Kalau ini dia akan bahagi dengan 1 minit. Ini pun bahagi dengan 1 minit. Untuk menukarkan kilometer kepada meter, darab dengan 1000. Dibahagikan dengan jam kepada saat. Tadi jam kepada minit. Sini macam tertinggal satu lagi. Jam kepada minit, kita darab 60 kan? Kalau minit kepada saat, kita akan darab 60. Kalau jam kepada saat, bermakna kita akan darab 60 tu 2 kali. Jadi di sini adalah 1 darab 60 darab dengan 60 untuk saat. Jadi kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan. Sini kamu akan dapat 45 meter per saat. Dan kita cuba lagi 12 meter. Cikgu tukar pen dulu supaya kamu nampak beza. 12 meter per 1 minit. Sekarang kita nak tukar sentimeter. Meter kepada sentimeter adalah, kita darab dengan 100. Kemudian minit kepada saat, kita darab dengan 60. Maka di sini adalah 12 darab dengan 100 dahulu bahagi 1 minit darab dengan 60 untuk menjadikan dia kepada saat. 1 saat 1 sentimeter
Okey, maka kita akan dapat sini 12 meter per minit tukar kepada sentimeter ke saat adalah 20. Okey, kalau ada yang cikgu silap semak, kamu boleh betulkan. Okey, kemudian 240 meter per minit. 240 meter per 1 minit. Meter kepada kilometer. Ini lain pula. Meter kepada kilometer kita bahagikan dengan 1000. Kemudian minit kepada jam kita bahagikan dengan 60. Dia terbalik daripada apa yang kamu buat mula-mula tadilah. Maka di sini adalah 240 meter bahagikan dengan 1000 untuk dia jadikan kepada kilometer. Bahagi lagi dengan dalam kurungan 1 bahagi 60 lagi untuk jadi jam. Okey, daripada minit kepada jam. Kita akan kalkulator. Okey, untuk tips menggunakan kalkulator, sila letakkan kurungan di hadapan 240 bahagi 1000. Kemudian tekankan pecahan. Kemudian letak lagi kurungan 1 bahagi 60, tutup kurungan. Pastikan kurungan yang kamu guna itu betul untuk elakkan kesilapan mengira. Jadi di sini adalah 14.4 km per jam. Okey, boleh untuk perubahan. Kalau masih tak faham, kamu boleh hubungi cikgu. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan laju purata. Untuk mengira laju purata, kita perlukan jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Okey, kita lihat soalan A. Dalam satu acara triathlon, Reza telah berlari sejauh 15 km. Cikgu buat sedikit gambar sinilah. A kepada B lari 15 km. Diikuti dengan A, B, kemudian sini renang. Renang sejauh 1000 meter. Kalau kita tukarkan kepada kilometer, sama dengan 1 kilometer. Kemudian selepas dia berenang, dia sambung lagi basikal sehingga dia sampai ke titik D. Okey, dalam sejauh 25 kilometer. Ini cikgu terus tukar kepada kilometer untuk senangkan. Kemudian mencatatkan masa selama 2 jam 25 minit. Maknanya daripada A kepada D, dia ambil masa 2 jam 25 minit. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Okey. Sekarang kita lihat yang soalan dah bagi kepada kamu adalah jumlah masa. Ini adalah jumlah masa kamu. Sekarang cikgu nak tukarkan jumlah masa ini ke dalam bentuk jam sahaja. Maknanya 2 jam kita tambah dengan 25 minit. Okey, kemudian 25 minit bahagikan dengan 60. Okey. Sebab kita nak tukarkan kepada jam, maka kita akan dapat 2 jam ditambahkan dengan 5 per 12 jam. Okey, makanya jumlah masa yang baru adalah 5 per 12 jam. Ini adalah jumlah masa kamu. Sekarang kita kira jumlah jarak. Ini adalah jumlah jarak. Okey, kita ada 15 km tambah 1 km, kilometer yang cikgu dah ubah tadi, tambah dengan 25 km sama dengan 41 km. Okey, jadi untuk kira laju purata,
sama dengan jumlah masa kita jumlah jarak kita adalah 41 km dibahagikan dengan 25/12 jam. Okey, 41 bahagi dengan dalam kurungan 2 5/12 tutup kurungan, kita akan dapat dalam bentuk pecahan adalah 492/29 km per jam atau 16.97 km per jam. Okey, lebih kurang jawapan sama ni cikgu terimalah. Okey, kemudian kita ada soalan B. Okey, sebuah lori bergerak dengan kelajuan 45 km selama 2 jam dari kilang P ke kilang Q. Kemudian lori itu mengambil masa 30 minit lebih untuk perjalanan pulang. Kalau cikgu lukis jadual perjalanan dia daripada P, ini Q kan? Okey, ini P, ini Q. P kepada Q, dia laju dia adalah 45 km per jam selama 2 jam. Untuk 2 jam. Okey, ini kalau daripada P kepada Q. Okay, ini kita padam sekejap. Arah sini. Kemudian kalau dia balik semula, okey. Dia balik semula, dia ambil masa 2 jam tapi lebih 30 minit. Maknanya dia akan jadi seperti ini. Okey, jadi P kepada Q, jarak masa yang diambil adalah 2 jam. Tambah dengan Q kepada P, 2 jam 30 minit. Okey. Jadi jumlah masa sekarang adalah 4 jam 30 minit. Okey. Jadi tukarkan terus dalam bentuk jam sebab untuk mudahkan kita mengira, kita akan dapat 4.5 jam. Sebab itu kebanyakan kamu yang menjawab soalan ini dia tersilap bahagian inilah. Dia tak tahu dia perlukan 2 jam lagi daripada Q kepada P. Okey, masih menggunakan laluan yang sama, jadi dia menggunakan 2 jam untuk dari P kepada Q. Tapi bila dia balik, dia ambil masa ekstra 30 minit. Jadi dalam 2 jam tu dia ada tambah 30 minit lagi lah, mungkin dia singgah mana-mana lagi. Okey. Jadi untuk ni, macam mana kita nak kira dia punya laju purata? Kita dah ada masa, jumlah masa. Ini adalah jumlah masa kita. Jumlah masa. Okey, macam mana kita nak cari jumlah jarak? Sekarang P kepada Q kita ada laju 45 km per jam kan? Jadi jarak dia adalah cikgu tulis di bawah sikit Okey. Jadi untuk cari jarak PQ sama dengan 45 km darab per jam darab dengan 2 jam. Okey, bersamaan dengan 90 km. Oleh kerana jarak PQ sama dengan jarak QP, jadi jumlah jarak sama dengan 90 km tambah 90 km ataupun darab 2 lah, bersamaan dengan 180 km. Okey. Jadi sekarang kita dah jumpa jumlah jarak dan juga jumlah masa. Okey. Kat sini cikgu tulis laju purata sama dengan jumlah jarak kita 180 km bahagikan dengan
4.5 jam, iaitu kita punya jumlah masa tadi. Okey, maka 180 bahagi dengan 4.5, kita ada 40 km per jam. Okey, cikgu scroll naik atas sikit supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Okey, dan untuk soalan C, sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 60 km per jam dari bandar A ke bandar B selama 4 jam dan kemudian bergerak dengan kelajuan 90 km per jam dari bandar B ke C selama sejam. Okey. Sekarang cikgu padamkan bawah ni dahulu. Okey. Sebuah kereta, cikgu gunakan warna yang lain supaya membezakan kepada kamu. Sebuah kereta bergerak daripada bandar A, cikgu lukis dahulu dia punya peta perjalanan. Okey, untuk peta perjalanan daripada A ke B. Okey, A ke B. Kemudian dia akan bergerak juga ke C kan? Okay. C. Dia lebih kurang garis lurus macam ni lah. A ke B gunakan kelajuan 60 km per jam dalam masa 4 jam. Kemudian B ke C menggunakan laju 90 km per jam dalam masa 1 jam. Okay. Hitung laju purata. Untuk ini, masa senang. Jumlah masa sama dengan 4 jam ditambah dengan 1 jam bersamaan dengan 6 jam. Sekarang macam mana kita nak cari laju? Jarak. Okay. Menggunakan laju yang adalah jarak AB sama dengan 60 km per jam darab dengan 4 jam bersamaan dengan 240 km untuk jarak AB. Kemudian jarak BC sama dengan 90 km per jam darab dengan 1 jam bersamaan dengan 90 jam. Jadi sini kamu boleh bagi tahu. Okey. Jadi di sini kamu tulislah. Okey, jumlah jarak sama dengan 240 tambah dengan 90. Kalau kamu tak nak lukis 1 kilometer tu, buat macam ni pun boleh lah. Kilometer sama dengan 240 tambah 90 kilometer, iaitu 330 kilometer. Ini kilometer. Okey. Jadi laju purata sama dengan 330 km dibahagikan dengan 6 jam bersamaan dengan 55 km per jam. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham untuk kira laju purata. Dan itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu buat pembetulan untuk latihan sebelum ni dan boleh tulis nota untuk bahagian awal yang kita dah bincang tadilah. Tadi kita dah bincang tentang pertama sekali kita tengok tadi macam mana nak kira laju. Okey, tips dia kamu boleh hafal sahaja segitiga laju jarak masa ini. Okey. Kemudian kita tengok kepada laju seragam dan tidak seragam. Okey, untuk tahu sama ada laju tersebut seragam atau tidak, boleh rujuk kepada gambar rajah ataupun kamu boleh buat pengiraan. Tadi cikgu ada minta kamu buat satu pengiraan sendiri kan? Okey. Kamu bandingkan laju yang pertama dan yang kedua. Kemudian kalau ianya sama, maka laju tersebut ialah seragam. Kalau tak sama, maka ianya tidak seragam. Okey, dan bahagian terakhir tadi cikgu bincang bahagian yang latihan yang kamu buat sebelum ni. Itu cara penukaran unit. Okey, pastikan kamu tahu
macam mana jarak kepada minit, kita darab dengan 60. Kalau jam kepada saat, kita akan darab 2 kali lah. Okay, meter kepada sentimeter, sentimeter kepada meter adalah kita bahagikan dengan 100. Okay, meter kepada saat darab 60, saat kepada meter adalah bahagi 60. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu tak akan bagi kerja rumah untuk masa cuti nanti. Sila gunakan masa cuti untuk buat ulang kaji. Nanti cikgu akan bagi jawapan bagi latihan ulang kaji yang cikgu dah bagikan sebelum ni. Ya, okay, jadi itu sahaja. Terima kasih.